Dr. Faiz lah angkasawan kedua negara ataupun Datuk ataupun saya. Jadi jangan ke mana. Anda boleh hubungi kami selepas ini 0322829062, 0322829062 untuk berinteraksi bersama Yang Berhormat Datuk dan juga bersama Meja Faiz. Jadi jangan ke mana, teruskan bersama kami. Soyuz TMA-11 itulah kapal angkasa yang membawa Dr. Sheikh Muzaffar Shukor ketika ke ISS pada ketika itu ataupun stesen angkasa antarabangsa. Betul, Meja? Betul ya. Jadi sebenarnya ada soalan peminat-peminat doktor juga ada. Selain peminat-peminat Datuk, saya tahan dulu. Kita ada peminat Meja Dr. Faiz. Silakan Kak untuk tanya soalan. Saya dah tahu dah soalan tu. Tapi boleh tanya. Silakan Kak. Assalamualaikum. Saya Puan Faizah daripada Setapak Jaya 1B. Ingin mengajukan soalan pada Meja. Benarkah untuk menjadi angkasawan tidak boleh berkahwin? Wah. Okey, ini berkaitan dengan dasar. Mula-mula kita tanya dengan Meja. Lepas tu kita tanya kepada Datuk tentang dasar angkasa ini. Okey, terlebih dahulu Meja. Okey, dah banyak saya dengar. Boleh kahwin ke tak ke, kenapa tak boleh pula. Ada nak jadi pelakon, ada yang tak boleh kahwin. Ini nak jadi angkasawan? Sebenarnya tiada sebarang halangan dari segi berkahwin. Kalau kita tengok pun angkasawan negara-negara lain pun kebanyakannya mereka, saya rasa lebih kurang 70% sudah berkahwin. Dia tidak ada masalah fisiologi ke atau masalah tak lepas medical kerana berkahwin, bukan. Tapi ia dahulu waktu 6 tahun yang lepas, oleh kerana saya dan juga Datuk Sheikh, kami belum berkahwin ketika itu, dan disyorkan untuk tidak berkahwin sepanjang latihan, supaya kita tak sibuk nak daripada Rusia nak kena balik. Semua menganggap Malaysia. Ada peluang, ada anak-anak tu ada peluang lagi. Tetapi bukannya satu benda yang menghalang jikalau dah berkahwin, bukan begitu. Okey, jadi puas kan? Jadi soalan yang lain kita tunggu sekejap. Jadi Datuk, mungkin Datuk boleh terus memberikan penekanan tentang dasar untuk angkasawan negara. Sekaligus kita nak kaitkan juga dengan dasar pendidikan. Mungkin ada New Blue Ocean Strategy yang berkaitan, tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak muda ni tentang program angkasawan negara. Ya, betul. Mesti tidak menetapkan angkasawan yang tak berkahwin. Okey. Ini mesti tak ada, jangan risau. Kerana jadi bila agaknya tak kalau ada ada pun dasar tu, saya minta dia orang buangkanlah, kerana saya nak jadi calon angkasawan ni. Jadi kena jelas. Saya kan tadi saya risau kalau pertanyaan kepada saya, tadi saya ulang sekali lagi, kalau orang bertanya saya, tanya kementerian, kenapa kita tidak meneroka mencuba angkasa lepas? Saya dah cakap tadi. Ini lebih merisaukan saya, kerana itu akan menyatakan kelemahan kita, dasar kita yang tidak betul. Saya risau yang itu. Kalau pertanyaan mengatakan mengapa kita telah mencuba angkasa lepas, saya rasa itu adalah satu soalan yang menyenangkan saya, dan bagi pihak kementerian kita sangat bergembira. Sebenarnya apabila saya kadang-kadang mengiringi juga jumpa Dr. Faiz baru-baru ni, saya bawa Dr. Faiz kebetulan datang di kawasan parlimen saya. Dia datang, saya merasmikan program itu di Sekolah Kebangsaan Paya Rumput. Faiz masih ingat. Saya tengok saya wakil rakyat di sana. Tapi yang lebih orang ikut adalah Faiz. Banyak budak-budak kecil ikut dia, bergambar dengan dia kan. Lepas tu baru nak bergambar dengan saya, kan. Jadi kenapa itu boleh berlaku? Kenapa boleh berlaku? Impact daripada impact.
kalau mungkin dia kata Dr. Faiz handsome lah kan, kemungkinan kan. Tapi kalau berbanding umur dia 33 tahun Faiz 33, saya 54, masa saya 33 saya ingat saya lebih handsome dari dia. Okey. Tapi at this moment mungkin tidak begitu kan. Tetapi saya nak tengok impact tadi. Kenapa saya ahli politik, timbalan menteri, orang tak suka pun nak bergambar dengan saya, orang tapi orang bekerja nak bergambar dengan dia. Kerana dia meminati profession Dr. Said, Dr. Faiz. Dan kerana profession itu, mengapa orang suka nak jadi politik? Kerana mereka telah menggambarkan mana masa akan datang ini adalah satu profession yang mendatangkan manfaat kepada negara yang orang dah tahu. Sepatutnya orang takut. Ini angkasawan ni ke dulu. Masa mula-mula saya ingat masa saya bekerja di industri sains Malaysia, masa tu permulaan bila buat kursus Euro angkasa ni, masa tu ada orang datang, dia datang jumpa saya. Dia kata, masa tu belum datuk lagi, doktor baru. Dia kata, doktor, saya risaulah anak saya ni ambil kejuruteraan angkasa. Boleh ke pergi angkasa lepas ni? Dia kata, anak perempuan saya pakai tudung tau. Kan? Pakai tudung, pakai kain. Agaknya pakai tudung, pakai kain, tak boleh pakai seluar lah kan agaknya. Saya ketika itulah, saya ingat ketika itu tahun 2001 dan 2002. Kita punya mentaliti begitu. Takut anak ambil angkasa. Mak bapak takut. Beberapa tahun selepas itu, saya jumpa lagi beberapa orang, kenapa anak saya tak boleh dapat kejuruteraan Euro angkasa? Kerana anak saya minat. Kerana, nampak tak? Impact dia kepada masyarakat. Okey. Yang ni adalah satu manfaat kepada negara. Yang kita risau, bila buka kursus ni, orang tak nak masuk. Okey. Jadi Datuk, saya hentikan seketika. Okey. Saya berikan degupan jantung Datuk rehat sekejap kerana bersama saya di talian adalah Profesor Dr. Insinyur Renugan Varataraju, merupakan Presiden Antarabangsa Jawatankuasa Pendidikan Angkasa KOSPA yang juga merupakan pensyarah di UPM. Hello, Prof. Hello saya. Okey, jadi terima kasih Prof kerana bersama kami pada malam ini. Jadi Prof, dalam kita bicarakan program angkasawan kedua negara dan pastinya juga saya menyentuh mengenai pemerkasaan pendidikan sains angkasa di UPM sendiri Prof mempunyai kursus tentang Euro angkasa ini. Jadi dalam apa agaknya kita nak menghantar Major Dr. Faiz Khalid ke ISS mungkin dalam tahun 2017 kata Datuk. Apa agaknya kekangan, halangan, cabaran yang perlu kita hadapi dalam program angkasawan kedua ini, Prof? Bagi saya rasa bidang-bidang kita kena bangunkan dulu bidang-bidang yang berkaitan dengan bidang angkasa. Okay. Sebab kalau tak ada, jadi banyak support system ataupun sistem-sistem yang kita nak bangunkan tak dapat kita bangunkan walaupun kita hantar angkasawan ke sana. Jadi yang pertamanya bagi saya yang penting adalah kajian sistem angkasa yang sedia ada dan juga untuk menemui ataupun menjalankan kajian ke arah sistem baru. Itu yang saya rasa lebih penting supaya kita dapat menunjukkan kemampuan negara dalam teknologi tinggi ataupun teknologi angkasa. Okey. Memang kalau kita lihat bidang angkasa ni memang adalah bidangan gabungan kebanyakan bidangan asas. Dan angkasa memang ramai negara yang kejar-kejar bidang angkasa ni sebab dia menunjukkan keupayaan negara lah masing-masing. Okey. Jadi Prof, ketika program angkasawan pertama negara telah pun memberikan moonshot kepada seluruh rakyat Malaysia. Masa tu dah ramai anak-anak, ibu bapa berpusu-pusu untuk menghantar anak mereka untuk belajar sains dan teknologi. Maka fakulti-fakulti di IPT mula menawarkan kursus-kursus Euro angkasa dan dikatakan sebanyak IPTA ni cuba menyasarkan ataupun Malaysia cuba menyasarkan 5 juta pelajar yang akan bercakap tentang angkasawan. Adakah yang dinyatakan itu benar-benar berlaku pada waktu ini kalau di UPM sendiri? Ya, kalau di UPM sebenarnya program angkasawan ini adalah salah satu daripada cabang dalam bidang angkasa. Kalau kita tengok penemuan angkasa ni bukan saja kerja-kerja yang terlibat dengan angkasawan, malah kerja yang kita selalu buat ataupun benda-benda yang kita perlu setiap hari. Sebagai contoh air RO yang kita minum selalu ni sebenarnya daripada teknologi angkasa. Jadi kalau tanya saya, bidang angkasa ni memang luas. Jadi
cabang angkasawan adalah salah satu cabang. Tapi kalau kita ada kata 6,000 atau 10,000 orang yang terlibat dalam bidang angkasa, negara kita tetap akan lebih maju. Okey. Itu memang saya lihat. Baik. Terima kasih Prof kerana bersama kami pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu dia Profesor Dr. Ingenier Renu Gant, merupakan Presiden Antarabangsa Jawatankuasa Pendidikan Angkasa KOSPA. Jadi kita kembali pada pembincangan kita, Datuk ya. Saya melihat ya, walaupun Datuk belum lagi berada dalam MOSTI ketika program angkasawan ni, saya melihat dasar mesti selaras dan pastinya ketika melancarkan angkasawan pertama ke angkasa, MOSTI ketika itu bercadang untuk reach out to 5 million students. Saya telah pun nyatakan, adakah program ini dasarnya masih lagi berada dalam track yang sama ataupun dari segi dasar itu telah pun berubah? Dasar tidak pernah berubah. Ya. Okey. Saya setuju macam Prof tadi. Profesor cakap tadi. Sebenarnya jangan kita tertumpu hanya nak menghantar angkasawan. Itulah satu bidang dia. Saya dah ke awal tadi. Kita kena ada banyak benda. This is satu daripada cabang Euroangkasa yang kita duk cerita. Sebenarnya banyak lagi yang kita kena buat. Tadi saya kata peralatannya, safety-nya, mesinnya, environment-nya, orangnya dan beberapa lagi sistem yang perlu dia ada. Baru-baru ni masa saya pergi dekat di Paris. Paris ni tujuan dia tak hantar angkasawan. Dia tugas dia hanya bawa balik bahan buangan daripada dari angkasa. Dia kerja dia, rupanya dia ada kerja-kerja dia tau. Rusia hantar orang pergi ke ISS. Mereka adalah bahagian dia. Tetapi di France ni, dia punya tugas dia bawa balik bahan buangan yang dibuang dekat atas. Untuk dikaji juga. Najis ke masa saya kecil-kecil dulu, mak saya kata jangan makan dekat padang, tepi tengah padang. Takut kapal terbang jatuh, dia buang benda tu dekat tu. Masa saya kecil-kecil lah. Sekarang ni saya cakap dengan anak saya dah tak percaya. Dulu saya percaya. Jadi bila saya tanya dekat dia punya kerja dia nak mengambil bahan-bahan buangan yang dekat atas itu, nak bawa balik ke bumi. Tapi tak sampai ke bumi, dia kata. Dia akan disperse dalam perjalanan ni. Tapi nak mengaji, nak ambil bawa balik benda tu saja take berapa ratus juta dolar. Tapi hasilnya bawa balik benda tu kan? Tetapi tengok dia punya develop the industry, develop dia punya kajian dia, publication dia, berapa orang yang bekerja, beratus ribu nak balik. Ini adalah memerlukan persediaan dari segi tenaga kerja, memerlukan kepakaran kita. Jadi ini yang kita perlu develop. Kita bukan setakat nak hantar. Kalau saya beritahu, kita bukan setakat nak sewa kapal terbang, nak sewa Soyuz, nak hantar itu. Kita kalau boleh satu ketika nanti, kita nak hantar sendiri roket kita sendiri. So, kita kena tengok. Jadi preparation mesti ke arah itu. Bukan kita kata, kalau macam itu, kita latih je Dr. Faiz seorang, kita bayar duit dekat Rusia, dia pergi, cukup lah. Bukan itu, ya. Bukan itu. Kita kena develop lagi orang yang buat begitu. Hopefully 100 tahun ke, 50 tahun ke, 20 tahun lagi, besok ada kapal roket kita yang menghantar orang kita. Ini adalah matlamat kita. Kita nak jadi negara maju. 2020 nak jadi negara maju. Di Akademi Sains Malaysia, di bawah agensi di bawah MOSTI, kita merancang apa akan berlaku pada tahun 2050. Okey. Dan kita dah pakar saintis kita di Akademi Sains Malaysia sudah memikirkan apa yang kita nak kena, apa saintis rupa bentuk kajian kita, apa bentuk yang kita perlu lakukan untuk dalam bidang angkasa untuk tahun 2050. Satu lagi untuk bajet penyelidikan ya. Sekarang ni kita punya bajet penyelidikan kalau campur MOSTI dengan semua kementerian kerajaan dah berbelanja 1.7% daripada our GDP. Okay, ya. So sebagai sebuah negara maju, orang Amerika ke di Jepun, dia telah membelanjakan 2% duit penyelidikan itu, 2% daripada our GDP. Okay. Now kita menjurus ke arah itu. Maknanya dah masa 7 tahun besok kita akan menyediakan 2%, mungkin lebih daripada 2% daripada perbelanjaan pendidikan GDP kalau pendidikan. Satu. Yang kedua, sekarang ini bilangan saintis. Ya. Sekarang bilangan saintis, kita sekarang ni sampai penghujung bulan 12, kalau saya tak silap, kita dah ada 58.2
saintis per 10,000 workforce. Ini 50, ini angka resmi ya. Okey. 58.2. Saya tak tahu ujung bulan 10, ujung tahun 2012 atau 2000, saya takut saya silap. Mungkin 2012. Kita nak pada tahun 2020 nanti kita ada 70.2%. Bermakna 70 orang setiap 10,000 workforce di Malaysia adalah saintis. Barulah kita boleh mencapai sebuah negara maju yang kita cita-citakan berteraskan kepada sains, teknologi, kehidupan jadi. Jadi ini salah satu daripadanya. Ya, program inovasi ini mewujudkan saintis yang menuju ke arah itu. Jadi ini preparation yang kita kena buat. Kita tak boleh buat kalau kita hari ini nak hantar roket, besok decide. Bukan begitu cara dia. Bukan begitu cara dia. Kita nak beli kapal selam. Berapa orang kita hantar, berapa batalion duduk dekat France. Tengok cara buat kapal selam kita. Lepas tu, kita kena buat ke arah itu. Jadi bagi saya, ini adalah satu menyediakan saintis untuk masa depan negara dan salah satu daripada program angkasa ini adalah satu program menyedia negara ke arah itu. Okey, baik. Jadi Datuk, sebelum kita berhenti rehat, mungkin ada 5 soalan secara spontan kepada Meja. Nama penuh Meja. Laju sikit Meja. Encik Dr. Faiz Khalid. Pekerjaan, Angkasawan dan juga pegawai pergigian. hobi, Hobi bersukan. gaji, Gaji secret. secret, nama teman wanita. Itu secret juga. Secret juga. Okey, apa pun kita berehat, kita bergurau je Meja. Jadi saudara jangan ke mana-mana, kembali selepas ini kita juga nak menyentuh mengenai peranan Yayasan Angkasa Malaysia. Apa agaknya peranannya untuk adakah ia selari juga dengan dasar dan juga apa peranan, apa kaitan Meja Faiz dengan yayasan. Sama-sama selepas ini dalam rancangan dialog.